Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke Heavenly Channel. Sila tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini mengenai isu-isu politik, hiburan, artis tanah air, dan banyak lagi. Info terkini. Syaitan di sisi DAP membisu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan Melayu Islam yang bersekongkol dengan DAP sebagai syaitan bisu kerana membiarkan parti itu terus dengan ideologi dan pendekatannya yang terang-terang bersikap anti-Islam, terutama menentang hukum Islam. Menurutnya, kenyataan terbuka pemimpin DAP yang menentang hukum Islam dan memberikan sokongan kepada golongan yang murtad sudah menjadi bukti yang sangat nyata. Kini DAP yang dikatakan kononnya sudah berubah menjadi disanjung walaupun ideologi dan pendekatannya secara terang-terangan bersikap anti-Islam. Hal ini demikian kerana mereka berdiam diri tanpa mengubah dasar partinya bersama parti-parti yang bersekongkol dengannya. Mereka bertindak sedemikian semata-mata demi memperoleh kemenangan yang menghalalkan cara tanpa peduli terhadap amaran Allah SWT kepada generasi awal yang menjadi teladan sebagaimana firman-Nya ayat 1 surah Al-Mumtahanah. Kenyataan mereka secara terbuka yang menentang hukum Islam dan memberikan sokongan kepada golongan yang murtad sudah menjadi bukti yang sangat nyata. Walaupun ramai yang berada di sisi mereka menjadi syaitan bisu, tetap tidak boleh menafikan sikapnya yang sebenar. Maka PAS membuat satu keputusan yang betul berpandukan panduan nas dan kajian yang mendalam, katanya dalam kenyataan hari ini. Abdul Hadi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN berkata usahawan Melayu Islam yang sedikit sahaja jumlahnya telah diserang dengan kenyataan terbuka mereka. Bagaimanapun, parti itu tidak pula menyerang kartel-kartel penyangak bukan Islam yang menjadi penyumbang rasuah yang terbesar, mungkin kerana jasanya yang jahat dan merosakkan dikenang. Begitu juga kenyataan mereka yang bersimpati dengan perjuangan komunis dan Tamil Ialam yang ganas terhadap umat Islam mendedahkan apa yang tersirat dalam perjuangannya. DAP tidak perlu bercakap banyak kerana sudah ada Melayu berwajah Islam dapat dipasang di semua peringkat atas nama menentang perkauman yang melulu terhadap bangsa dan agamanya sendiri, katanya. Abdul Hadi mengingatkan bahawa penjajah menggunakan acuan mereka untuk melemahkan dan menguasai ekonomi Melayu Bumiputra di tanah air sendiri. Kini katanya Melayu Bumiputra cuba dilemahkan dari segi politik dengan cara yang tenang, laksana tenangnya lubuk yang menjadi perangkap buaya yang menunggu mangsanya untuk ditangkap dan ditelan. Caranya sangat menghayalkan fikiran dengan pil kuda apabila menampilkan pemimpin yang nyata fasik berwajah Islam dan bergelumang dengan kesalahan akhlak dan rasuah bersama kerakusan nafsu pangkat dan harta tanpa sempadan. DAP berjaya mengerahkan pengundi daripada kalangan bukan Islam seramai-ramainya yang mempunyai matlamat politik yang sama dari seluruh pelosok negara dan luar negara supaya menyokongnya. Parti-parti Melayu yang bersekongkol dengannya dan juga calon DAP daripada kalangan Melayu yang telah diperalatkan. Perkara itu berlaku dalam keadaan Melayu Islam masih tidak ramai keluar mengundi kerana masih menganggap hukumnya tidak wajib. Bahkan ramai yang mengerjakan umrah sunat walaupun kewajipan mereka adalah menangguhkannya kerana hukum umrah adalah wajib muwasah yang dijahilkan oleh diri masing-masing. Mereka tidak membaca sejarah bahawa para sahabat RA keluar mengundi secara beramai-ramai untuk memilih khalifah menjadi ketua negara, sehingga kan segelintir sahaja yang tinggal bagi menyelesaikan urusan pengebumian jenazah Rasulullah SAW yang mulia dan paling disayangi.
Semua amaran Allah SWT tidak diendahkan, malah sempadan ketetapan Allah juga tidak dipedulikan. Maka cerita Singapura dilanggar Todak dan pemuda bijak yang menasihati supaya melawan serangan Todak dengan batang pisang pula dibunuh kerana kebijaksanaannya adalah satu iktibar yang benar. Hanya penipu dan penjahat yang menjadi pengampu sahaja dihormati, disanjung dan didampingi, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.